aku dah tak ingat lah apa nama dia. Tapi aku geram lah. Memang aku baca tadi aku kan. tahu. Dulu kau hasut Sebab rakyat itu cakap industri ni kerja bodoh lah apalah. Live. Okay. Tapi Ni. Dah tu. Ni ah. Apa teh? Ayat kami. Belum. Live. Go.
Okay. Jangan suami ah. Tengah. Okay, ready? Okay. Belum. Vocal casting. Yes. Blablabla. Saya Hello. Start lah Bang Is. Dah start. Okay, start. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, nampak kita tengok start kita tadi ya. Salam sejahtera. Selamat petang, selamat malam. Salam reformasi Malam. kepada rakan-rakan yang masih Salam. menonton kita hari ini. Kita reformasi. berterima kasih kepada Salam rakan-rakan reformasi. yang masih lagi bersama kita, yang turut menyebarkan, yang turut berada dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang terus setia, yang bersama kita sepanjang hari, sepanjang minggu, yang bersama saya setiap hari kan. Saya boleh nampak kat sini, contohnya dekat page saya lah ni. Kata ada Kak Eda, kita ada Kak Adeng, kita ada Cikgu Patrick, ramailah list-list yang kita ada kat sini kan. Kita ada Syed Dedek, kita ada Kak Lin, kita ada Billman, Alif Hafiz. Alif. Orang kita punya ni pun ada juga kan. Kita ada Stanley Tan, Azman Saleh, Nafsiah, Kak Nafsiah kita. Wanita kita semua ada insya-Allah. So seperti biasa, terima kasih. Bersama kita dengan saya hari ini, terima kasih kepada AMK Angkatan Muda Keadilan dan juga tim Neo Reformis saya yang daripada cabang Petrajaya, saudara Abdul Ilyasa ataupun saya panggil sebagai AJ, dan juga Liana, saya panggil sebagai Yana je kan, biasa saya panggil Yana je lah. Okey, mungkin yang tak tahu bahawa kita bawa panelis hari ini, anak-anak muda hari ini, adalah kerana kadang-kadang orang kata, alah kau ini Suwardi, kau cakap short sendirilah. Kau tu dah tua, bukannya kau boleh touch on the ground, especially pengundi-pengundi muda kita. Dia orang bukan tahu pun pasal politik, dia orang tak kisah pun pasal politik. So kita nak tahu, betul ke tidak, suasana betul-betul ke tidak, keadaan tu betul ke tidak, itukah yang berlaku. Jadi benda macam tu yang kadang-kadang kita nak ketahui, kita nak pastikan betul adakah sebagaimana yang didakwa ataupun bagaimana. Jadi sebab itu kita bawakan kita punya anak-anak muda pada hari ini untuk kita lihat suasana ataupun kalau untuk kita lihat bagaimana keadaan, bagaimana corak fikir, paradigma anak-anak muda kita yang mungkin bagi saya, seusia saya ni dah terlalu 20 tahun out of touch dengan anak-anak muda ni, dan mereka secara realnya berada di kalangan rakan-rakan mereka. Yalah, masa kita tahun umur 20 dulu, kita ni dengan kawan-kawan memang rapat lah, tapi bila dah kahwin, dah ada anak, benda tu semua dah tak ada lagi, orang kata apa, kawan-kawan tu dah macam distant. Okey, mungkin kita boleh minta saudara Ajay perkenalkan diri dulu, siapa, latar belakang, umur berapa, berasal dari mana dan macam dia sekarang ini tengah buat apa. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Abiliasa bin Azman. Saya sekarang berumur 22 tahun. Baru je masuk hari tu, birthday. So, sekarang ni saya setengah mengambil sastra dengan pendidikan dan saya asal daripada Petrajaya Kuching. Yes. Okay, Petrajaya Kuching. Okay, terima kasih. So, seterusnya kita minta sikit Cik Lena untuk Yana untuk ni, perkenalkan diri, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Nurlina Izzati Binti Majlan. Tapi boleh panggil Liana je lah. And then sekarang saya bekerja dan belajar juga. Saya mengambil ijazah sarjana muda undang-undang. Dan saya berasal daripada Petrajaya Sarawak. Itu je lah. Satu kampung kita ni Satu kampung. Ini semua orang kampung saya ni Kalau tak macam Liana ni orang kampung saya. AJ ni walaupun bukan kampung saya, di kampung sebelah, tapi di bawah Don yang sama, Don Semariang. Betul Ya, betul. Jadi boleh kakak Sarawak kita tahu. Pandai si kakak Sarawak Sarawak. Oh, pandai. Kena si pandai. Ulat ajak si pandai. Kita tu kelakar semenanjung supaya orang lain faham. Bunda lalu kita ajak kakak Sarawak. Kita ajak bersusah di situ, saya dah orang lain nak faham.
Jadi tak ada. Okey, bagi yang tak faham tadi, kita nak bagi tahu yang kita sekarang ini hanyalah secara sembang santainya kita berbicara mengenai politik-politik semasa yang ada di Sarawak dan juga yang ada di Semenanjung Malaysia. Tapi kita akan, dan saya akan menyentuh juga secara umumnya mengenai apa politik sekarang ini yang berlaku terutama dalam beberapa hari ini dengan kenyataan Anwar Ibrahim tadi. Adakah ada ke tak ada numbers untuk tukar kerajaan? Patut ke kita tukar kerajaan? Boleh ke tidak? So kita minta pandangan yang panel-panel lain kita bincangkan. Tapi sebelum kita pergi jauh, yang tu kita akan bawa ke belakang. Biasa yang hangat-hangat ni kita bawa ke belakang lah. Yang kat depan-depan ni kita cerita yang berkenaan dengan Sarawak dahulu. Okey. Semalam saya ada bercerita tentang isu LRT dan juga isu bas hidrogen. Di mana dibentangkan di dalam bajet Sarawak, kita kena buat bas hidrogen, kita akan buat LRT dan sebagainya. Pada pandangan saya mengatakan bahawa bukanlah benda itu tidak wajar, bukanlah benda itu tidak boleh, tetapi kita ada kenalah apa yang dipanggil sebagai priority setting. Maksudnya kita kena utamakan apa dipatut utamakan. Sebab orang ni kaya, negeri kaya tapi rakyat masih lagi miskin. On the ground, okay, kita minta Yana komen sikit. On the ground, bagaimana anda melihat daripada segi penduduk Sarawak ataupun rakan-rakan sendiri di sekitar Petrajaya ataupun kawan-kawan terdekat berkenaan dengan taraf hidup, pekerjaan dan sebagainya? Yana macam rasa macam mana di Sarawak? Di Sarawak, kalau isu gaji atau pekerjaan masih lagi satu isu yang tak dapat nak diselesaikan. Sebab banyak lagi kawan-kawan Yana yang ada degree master masih sekarang ni tak dapat nak kerja. And even macam tu pun ada yang ada degree tapi gaji sama je dengan staff diploma. Itu satu juga. And then kalau isu politik, most selalunya lah diorang jarang selalu baca benda-benda yang dipost dekat Twitter, benda macam tu tanpa tahu isu yang sahih actually. So kalau AJ, macam mana AJ? Kalau macam mana daripada rakan-rakan, daripada penduduk, daripada kawan-kawan sekeliling, daripada segi pekerjaan dan sebagainya, what do you think? Adakah ini satu isu yang besar bagi anak Sarawak? Okay, macam isu kalau kita nak bagi kepada dua lah, kita bagi kepada major dengan minor. So yang kita fokus kepada minor dululah. Minor ni dia macam masalah dia dari segi kita nak bagi peluang pekerjaan, benda-benda yang macam kos sara hidup dalam kalangan anak-anak muda. Dia macam benda ni salah satu isu yang agak kritikal lah. Terutama sekali dekat negeri Sarawak, salah satunya. Macam benda ni salah satu dia macam tak nampak sangat. Benda ni kita ada penekanan, ada iltizam politik yang telus daripada semua pihak. Tetapi kita boleh melihat macam semua orang kena berganding bahu untuk menangani masalah ini. Yang kita rasa macam satu perkara yang sangat penting lah untuk kita tangani bersama. Jangan gunakan satu, apa orang kata, permainan politik apa semua. Benda-benda tu dia macam menyebabkan anak muda makin menjauhi dari politik tu sendiri. Jadi orang-orang yang macam menggunakan politik tu sepatutnya dia kena bijak lagi lah. Salah satu lagi kita bagi kepada major. Okey, yang major ni kita melihat salah satu dia macam apa yang nak dibawa oleh gagasan setiap parti tu. Kalau kita lihat macam PAS dan UMNO. Kalau kita lihat dia orang moto perkauman, moto bangsa dan agama kan. Yes, kalau untuk GPS dia moto macam kenegerian. Tapi kita lihat macam mana konteks parti tu dia boleh berkembang ataupun tidak. Tapi kita lihat macam mana anak muda sekarang dia bijak menilai. Kita tak kisahlah dia orang nak pilih siapa-siapa, tapi yang satu ni kita macam melihat macam mana kita nak fikir balik. Apakah ideologi, apakah idealisme yang kita rasa benda ni wajar diangkat, wajar dipertahankan, dan saya rasa macam kita nak menekankan prinsip demokrasi, itu sangat semua orang akan tekankan. Raja berperlembagaan semua orang akan tekankan. Tapi kita kena lihat benda-benda yang macam konteks yang lebih mendalam. Contohnya kita melihat kepada isu tempatan, isu rakyat. Yang kita rasa macam kita ketepikan benda tu. Kita rasa macam agak tidak logik lah kita mainkan benda tu sebagai isu perkauman. Benda-benda tu macam, yes, kita politikkan benda tu dia macam menyebabkan anak muda ni makin lama makin menjauhi daripada politik tu sendiri. And then sebab tu dia orang macam rasa macam pelik lah. Bagi saya macam
kita ada kekurangan dari segi nak menyampaikan maklumat tu. Tapi diorang satu juga ada masalah diorang macam menerima maklumat tu tak tapis dengan betul. Yes, tak full. Diorang macam ambil je, main cedok je. Macam orang pergi, kita beli kuih kan, kita orang ambil cedok kan, ambil kuih yang kita nak je lah. Kalau dia tak nak beli. Macam tu. Tapi sepatutnya kena rasa semua dulu kan, baru kita tahu macam mana setiap benda tu. So kita macam tu lah. So okay, saya nak ulas satu benda. Saya nampak bahawa anak muda sekarang ini dia agak saya tak kata terkebelakang, tapi dia agak detached. Maksud saya detached ni dia agak berbanding dengan contoh zaman saya dulu kan, kita ada zaman reformasi sebab kita dekat dengan tahun 98 tu. So kita dekat dengan tahun 98, so kita rasa zaman reformasi tu. Jadi bila sampai 20 tahun kemudian, anak-anak muda dia tak nampak benda tu sebagai suatu, orang kata apa, Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey lah kita nampak figure. So apa ceritanya reformasi 20 tahun dahulu kan, saya pun tak lahir lagi masa tu kan, you all kata kan. Tapi macam mana sebenarnya you all anak-anak muda ni sepatutnya lihat reformasi ni? Maksud saya, adakah dengan peristiwa itu saja ataupun adakah reformasi itu dilihat dalam konteks yang lebih besar? Yang untuk kita nak tonjolkan kepada anak muda. What do you think about this? Lena, what do you think? Pada pendapat saya lah, Bang Is, anak muda sekarang dia tak tengok lagi lah perjuangan politik tu, especially kat Sarawak. Sebab bila kadar unemployment, pengangguran tu dah tinggi, and then banyak lagi isu politik, diorang macam persoalkan apa ideologi ataupun apa tujuan kerajaan tu actually. Dia nak bangunkan negara, okay, that's one thing, tapi dia macam dia macam ignorance, macam tak peduli akan anak-anak muda. Dan sekarang banyak bantuan kan, makin banyak duit yang disuap, so diorang akan jadi tak ambil peduli. Ada bagi duit tu, kerajaan tu bagus lah. And then satu lagi kalau satu lagi terus, and then satu lagi diorang selalu baca benda yang singkat dan ringkas, macam Dana cakap tadi lah. Kalau post dekat Twitter yang pendek tu, diorang akan baca benda tu je. And then kalau isu-isu macam Sarawak, kita tahulah konservatif, dia satu. Dia parent, actually family dia memang dah lama dengan parti sebelum ni kan. Dia susah nak menerima PKR, especially dia rasa PKR tu ada China, ada India, so dia rasa hak-hak Melayu dia tu tergugat. Pada pandangan Liana lah. Ajay, what do you think? Okay, macam dekat AJ dia macam selalu kita main persepsi lah. Macam kalau untuk orang Melayu kat Sarawak ni, dia orang main persepsi sebenarnya. Betul. Untuk kita, kita macam kita lihat macam mana parti ni siapa yang jadi nahkoda dia, siapa yang jadi pengemudi dia. Jadi parti ni akan dilihat oleh orang-orang Melayu Sarawak. Kita tak tampang resis, tapi dalam ni kita melihat benda ni memang betul berlaku, macam betul-betul berlaku. Tapi satu lagi, kalau untuk politik Dayak, contohnya macam Iban, Bidayuh dia ada lain sikit. Tapi orang Iban ni dia macam motor politik wang. Saya nampak dia macam kalau YB tu tak bagi duit, dia tak akan sokong. Dia macam tu lah. Betul. Benda tu macam sangat, I can expect that politik tu sangat bagi saya macam tak berapa berkembang matang. Tak berapa matang. Seperti mana kita lihat macam politik orang-orang Cina kat Sarawak, dia macam agak bagus. Diorang macam ambil semua, diorang akan tengok yang mana relevan dia. Sebab tu kita macam ada yang main isu perkawaman tu kan, tapi kita kena lihat balik macam mana pemikiran diorang. Setiap kaum-kaum ni dia ada lain-lain cara dia, tapi macam mana kita nak selaraskan benda tu. Sebab itulah ada munculnya satu parti, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Dia yang lebih kepada multiracial. Sebab benda ni semua orang dapat. Maksudnya kau nak bersuara ke, kau nak kita nak bersuara ke, kita nak melontarkan pendapat ke, itu hak kita, itu adalah hak sebagai seorang ahli parti. Dan benda-benda tu dia salah satu macam prinsip demokrasi kita tu memang sudah ditekankan sejak dari awal lagi. So benda-benda ni macam jadi macam kita macam baguslah untuk orang kita nak bagi tahu ke orang lain. Rupa-rupanya ada parti yang macam tu rupanya. Dia tak macam ada juga yang kawan-kawan Liana kan takut untuk join Parti Keadilan Rakyat, takut untuk mencari parti mana yang dia orang nak join. Actually dia jadi belakang tabir je Bang Is. Dia cakap dia kena cakap ni. Sebab dia takut nanti dia balik sini Malaysia nak kerja, government tak nak ambil, blacklist sebab sokong PKR. Macam tu. Honestly spoken.
Right. Dia macam okay, satu lagi dia rasa macam semua kaum semua orang Sarawak lah. Okay, senang je. Semua orang Sarawak dia orang ada satu tebu. Macam ada tebu dia. Ya, Dia tak, kalau jangan lawan perintah. Orang kata dia kata macam tu lah. Jangan lawan perintah. Jangan lawan perintah. Kau lawan kau dihantar ke Hulu, kau dihantar ke kau mesti ditunggah STA. Kau mesti ditunggah recruitment. Yes, dia macam benda-benda tu dia macam benda-benda ditakut-takutkan. Fear mongering tu. Dia macam salah satu perkara yang saya rasa endemic. Macam yes, sangat endemik lah dekat Sarawak. Kalau untuk dekat Sarawak memang endemik sangat. Penyakit yang sangat endemik lah. Sebab kita rasa macam benda tu bagi saya dah ditanam dari kecil kan AJ? Yes. Dia macam mak bapak dia dah tunjukkan satu teladan yang macam tu. Anak-anak pun dah terekod-ekod. And then diorang pun nak menghasut orang lain. Macam dia ikut family background jugalah. Macam mana family background itu mengasas pemikiran seorang anak tu. Macam itu jugalah anak itu dah hasil. Dia macam hasil. Yes. Okay, so itu kalau kita tengok balik pada you all punya point tadi kan, berkenaan dengan parti keadilan. Sebab itu saya kata, saya dah menulis satu artikel panjang iaitu kebanyakan asal awal parti politik di Malaysia ni, awal-awal dahulu berdasarkan dasar pecah dan perintah British, kita semua berlandaskan sama ada bangsa atau agama. Satu parti yang berlandaskan agama yang masa itu adalah Hizbul Muslimin yang sekarang ini dikenali sebagai PAS lah, itu berlandaskan agama. Kemudian parti yang lain semua berdasarkan bangsa. Di Semenanjung kita ada MCA, MIC, UMNO. Kemudian di Sarawak kita ada, walaupun PBB dia mendakwa dia multiracial, tetapi kita tahu dia masih lagi berteraskan agama. Dan kita ada PBDS, Parti Bangsa Dayak Sarawak, kita ada Parti Rakyat Sarawak dan sebagainya. Dia walaupun mereka kata mereka parti non-racial, tetapi hakikatnya masih lagi didominasikan oleh bangsa. Namun parti keadilan ni kalau kita tengok, sebab dia bukan memperjuangkan bangsa tu, dia memperjuangkan ideologi. Kalau kita tengok ideologi yang diperjuangkan adalah ideologi reformasi. Macam saya baca satu komen tadi, dia kata, korang sembang ke langit lah, dia kata anak muda kerja pun tak ada. Kan? Saya kata bukan masalah sembang, sebab kita tak sembang ke langit lah, anak muda tak dapat kerja. Itu point saya. Kan? Kita marah politik, kita marah bermain politik, tetapi sebab you all tak terlibat dengan politik lah, you all tak ada kerja. Itu je point dia. Betul. Kita sibuk, kita ada satu perahu, kita marah perahu tu tak bergerak. Kenapa kita tak kayuh perahu tu? Kita kan pelapis kan. Macam satu lagi lah perumpamaan saya selalu pakai, kita mak bapak hantar sekolah, lepas tu anak tak pandai, kau marah kat sekolah tu. Macam apa guna kau marah kat sekolah? Kau satu marah kat anak kau, kenapa anak kau tak pandai kan? Kau tanya dengan cikgu dia, kenapa kau nak marahkan bangunan sekolah tu? So benda-benda tu macam kita nampak lah, dia orang macam tak nampak benda ni salah satu perkara yang benda ni patut kita tekankan, benda ni patut kita angkatkan, kita tahankan. Dia orang macam tak apalah, tunggulah. Dia macam kita tunggu-tunggu benda ni macam jadi tak bagus lah. Bagi saya macam tak bagus. Kita kena ada satu desakan, kuasa desakan. Itulah yang patutnya anak muda sekarang ni dia kena buat. Sebab tu kita especially rasa dekat macam Sarawak kan. Yes, dia macam sangat kurang. Sangat kurang. Sebab tu kita macam nampak lah, ada yang nampak berani tapi dia orang macam tak berani nak buat. Dia orang macam berani belakang tabir. Dia orang belakang tabir je. Tapi kita faham lah kenapa dia orang faham macam tu. Tapi cara kita nak sebagai orang-orang yang dah macam saya, memang saya seorang yang sangat outspoken. Saya tak kisah siapa orang tu, saya akan outspoken. Saya cakap kalau benda tu tak betul. Kalau tu benda tu tak betul, saya kena cakap. Kalau benda tu betul, kita pertahankan. Yes, that's the true thing yang kita patut buat. Prinsip lah, benda tu yang paling saya cakap. Kita kena ada prinsip satu. Politik menakut-nakutkan, Liana. Politik menakut-nakutkan. Dia panggil fear mongering, political of intimidation. So political of intimidation ni adalah di mana pemerintah masa itu, terutama mereka yang memerintah berpuluh tahun. Kita kena ingat since 1963 until now, kita tak pernah tukar kerajaan. Even UMNO pun since 1957, 55 sampai sekarang sekali je tukar kerajaan 22 bulan. So do you nampak tak politik menakut-nakutkan tu berada di dalam politik negara kita, Liana? Sehingga orang tak ada. Nampak. Macam yang Lana cakap tadi, kan? Macam yang AJ cakap juga tadi, dah ditanam dari kecil lah benda tu. Jadi pandemik cakap, kalau go against kerajaan,
takkan dapat bantuan, tak dapat kerja, apa semua. Nama akan kena blacklist. And then satu juga lagi, about politik, dia macam tak ada, media tu tak bebas sangat. So, kebanyakan anak-anak muda susah nak mengetahui apa ideologi satu kerajaan tu actually. Lagipun Liana baru-baru je baca, and Liana take some time to baca pasal PKR. Then I know, okay, the ideology is reformasi. That's the thing. It's very straight about reformasi. Betul. Bukan macam tak nak sebutlah kerajaan tu kan. A lot of party, right? Apa dia orang perjuangkan? Sekejap pasal apa? Sekejap pasal ekonomi, sekejap pasal nak bagi bantuan apa untuk pendidikan, kesihatan. What's your point actually? So but PKR is reformasi. Dia nak reform semua tu so that we can live in a multiracial country. Yes, Menyebut tentang reform tu, which is very interesting. Recently kita berjuang dulu untuk bebas daripada rasuah. Rupanya baru-baru ni kita dia berjuang bebaskan perasuah. Betul. Sangat relatif. Saya nak cerita lah, 46 kes tak masuk court pun. Dekat case management, kalau you all belajar law nanti, dekat case management tu dah kena buang. Dibebas dan dilepaskan, discharge amounting to acquittal. Jadi bagi saya, I cannot brain bagaimana 46 pertuduhan tu boleh lepas begitu saja dalam keadaan tak ada apa-apa pertuduhan. Sedangkan kes ini masih lagi disiasat dan dikejar di Switzerland sana. Tapi kerajaan kita sekarang ini boleh kata tak ada apa, tak ada masalah, lepas begitu saja. Do you think this is healthy for our future generation? Acts like you guys. Saya I mean you all lah, tambah 20 tahun lagi, 20 tahun you all umur saya sekarang. Kan? Still young lah, saya muda lagi. My point is, adakah ini benda yang kita nak tinggalkan kepada you all dan generasi before you all nanti? I mean, you all. Saya kan, Jay. Okay, macam saya tengok macam benda-benda macam ni, dia macam kita kena tukar lah. Kita kena tukar mindset yang benda-benda macam ni. Dia salah satu macam kalau kita nak rawat penyakit tu lah, macam kita nak cancer, let's say. Kalau kita tak rawat cancer tu dengan lagi peringkat awal, stage 1, stage 2 kan. Kalau dah sampai ke peringkat 4 baru kita nak sedar, oh my god, kenapa ni aku jadi macam ni, aku nak bertaubat lah apa semua. Benda tu dia dah, orang cakap dah kau terlambat dah weh. Kau cakap macam tu dah terlambat dah weh. Kau kira dah nak nunggu ajar lagi. Dia benda tu macam, benda ni kita tak nak berlaku sebenarnya. Betul. So kita kena, apa kata, Patah Melayu ni sangat bagus lah. Bagi saya macam saya seorang bukan cikgu lah, bakal cikgu nanti. Bakal cikgu. Yes, bakal cikgu nanti. Macam, sediakan payung sebelum hujan. Salah satu dia macam perumpamaan Melayu ni, bahasa Melayu ni sangat bagus. Saya macam sangat indah bahasa dia. Orang kata kalau boleh melentur bulu daripada rebungnya. Benda tu yang kita perlu didik mereka supaya mereka tu tak ditakut-takutkan. Kita perlu ada satu iltizam yang sangat penting untuk mempertahankan. Apakah hak yang mereka patut tahankan? Apakah yang benda-benda yang patut kita perjuangkan. Salah satu ni kita kena angkatlah. Modus operandi kita kita macam nak angkat perkara yang lebih kepada sifat bertoleransi antara satu sama lain. Kita nak angkat satu macam tak perlu kita nak membanding-bandingkan bangsa, agama orang tu. Kita perlu lihat sekarang ni dekat Malaysia kita kira dia macam masih tahap yang bagus. Tapi kalau kita tak bendung benda tu dengan lagi awal, cuba bayangkan benda tu akan berlaku nanti. Macam mana kita sebagai orang Malaysia nanti, kita nak berhadapan dengan masyarakat global. Dulu bagus, kenapa sekarang tak bagus? Rupa-rupanya faktor yang asal dia, kita tak ambil tahu pun benda-benda macam tu. Kita ignorance. The ignorant about politics is very benda yang sangat takut lah. Bagi saya macam saya paling takut kita ignorant dengan politik ni, perkara yang sangat berbahaya lah. Sebab tu pentingnya kita perlu tahu politik ni, kalau orang tu baik, saya macam ni, politik kalau orang tu baik, kalau orang tu jahat, yes, memang ada orang jahat, dia akan ambil kesempatan menggunakan politik untuk jadikan biasalah faham je lah. Politik ni dia neutral, dia bukan baik, dia bukan jahat. Dia bagaimana kita menggunakan politik tu. Macam pisau lah, pisau tu tak ada kata, kita tak boleh kata pisau tu baik, pisau tu jahat. Kalau guna pisau tu untuk memasak, dia jadi baik. Kalau guna pisau tu untuk membunuh, dia jadi jahat. Itu je. Orang selalu salah sangka. Tapi kan Is, Lena nak persoalkan kes
nak sebutlah kes yang 46 Sebut je. tuduhan ni bebas tu. Masa aman. Lena nak question. So Okay. nak questionkan transparency judiciary Malaysia ni. Ada kaitan kenapa government boleh take over control? It's pretty obvious. Macam mana 46 kes boleh je? 46 cases, as a lawyer. Okay. You When should know you that. mention tu Deliana, nanti kalau you belajar dekat BAC, mungkinlah kalau hidup lagi orang tua tu lah. Dia ada satu lecturer yang criminal lecturer. Dulu saya belajar kat BAC. Dia kata apa tahu? In Malaysia, you can expect justice in a normal case. But in a high profile case, expect otherwise, dia kata. That's why dalam kes ini, dia sebenarnya macam ni. Kita sudah berbalik ke zaman kita bermula reformasi dahulu. Dan asal kenapa kita mula reformasi ni adalah kerana perjuangan kita menentang kezaliman pemerintahan, kezaliman judicial system itu sendiri. Asal dia awal mula-mula dulu kan. Kenapa kita menentang contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dituduh liwat. Kalau you all baca kes tu kan, dia dituduh liwat. Pada hari pertuduhan tu dia kata dibuat di Villa Trivoli sekian tarikh. Kemudian peguam bela kata tapi tarikh tu villa tak siap lagi, tengah renovation. Oh ya ke? Kita ubah. Dia ubah tarikh tu rasanya lebih 5-6 kali hanya kerana nak kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini saya cerita supaya you all tahu, bagi budak-budak muda ni tahu bahawa pertuduhan itu was so bad, it was so ridiculous, tapi masih ada orang percaya kepada benda tersebut. Memang banyak orang masih percaya. Jadi nak mengatakan bahawa intervensi, sebab kita kena ada separation of power, judiciary, legislature dengan executive kena ada. Tapi benda tu tak berlaku. So Liana, do you think what's your take on this kak? Susah nak komen actually, sebab Liana bila dengar je kes tu, apa lagi kes Datuk Seri Najib juga, lepas tu kes Musa Aman lagi, Liana dah fikir macam apa guna judiciary tu, kehakiman tu actually, where's the justice gonna be served? So we need to reform actually. So kalau benda ni kehakiman which is like is one of the highest post, patutnya dia jadi satu body je, tak boleh ada interference daripada eksekutif dan juga legislatif. That's one thing. So kalau benda ni berterusan, semua corruption, criminal boleh gone through. So Lana rasa macam kita as anak muda yang cakap tadi nak muda tu tak ada kerja ke apa semua kan. So kita ni actually as the one that harus goncangkan. We need to goncang. We need to shake the parliament so that we can resolve all this matter. Itu pandangan Liana lah. Dia berbalik kepada isu corruption lah. Corruption. Kalau you all tanya kenapa kita tak ada pekerjaan, kenapa kita tak cukup pekerjaan, atau gaji kita tak besar, atau barang terlalu mahal, you all kena berbalik kepada point satu saja, korupsi. Bila sesuatu benda itu rosak, kadang-kadang itu dia kata, bila kita ada kenderaan, tak kisah canggih macam mana kenderaan itu, kalau sekiranya benda itu rosak, yang merosakkan itu, yang rosak itu akan boleh menyebabkan berjangkit kepada yang lain. Faham maksud saya? Jadi daripada situ, yang kerosakan itu yang sekarang ini, kita dah nak ubat hari tu dah, kanser ni. Dah masuk hospital, ICU, kita dah rawat elok-elok. Tengok-tengok tak sempat, kita kata 5 tahun. Kena masuk ward 5 tahun. Tak sampai 5 tahun. Rupanya dikeluarkan secara, orang kata apa, secara haram. Okey, sebut secara haram ni aja You rasa budak-budak muda faham ke apa yang berlaku sebenarnya di peringkat yang yang isu Sheraton semua tu, dan benda tu wajar atau tidak wajar? Do you think wajar atau tak wajar benda tu? Pertukaran kerajaan secara drastik tu. Okay, satu dia macam saya tengoklah kawan-kawan saya, mostly saya nak buat pengakuan kawan-kawan saya ni ramai orang PAS, ramai orang UMNO, sebab saya dalam circle saya tu ramai yang macam ideologi dia macam tu. So saya faham, dia orang fikiran macam ni, dia orang fikiran macam ni. Saya dah boleh buat interpretasi dekat dia orang. Dia orang rupanya macam mempertahankan satu benda tu because of this one. So kita dah tahu dah benda tu macam tak betul. Kita rasa benda tu tak betul. Ada kawan-kawan saya, dia macam menganggap benda tu satu benda yang tukar macam orang tukar kerajaan, macam and then dia nak ambil contoh daripada daripada satu kejadian kes yang pernah berlaku. Rampasan kuasa tu, dia macam benda tu macam normal, benda tu. Bagi saya macam, saya sebagai orang dekat situ, saya rasa macam benda ni sangat bahaya lah macam benda ni sangat bahaya. Sebab kalau contoh berlaku, kita macam ni contohlah, kita ada isteri. So isteri kau diambil oleh kawan kau.
kau nak ke kawan kau kianat kau macam tu? Nak boleh kan? Aku macam kau kianat aku bodoh. Sorry. Marah ni aku macam sampai saya macam dah emosi sangat benda ni macam kadang-kadang kita macam dia tak nampak konteks politik tu sebab dia macam politik lah benda tu diorang takut gila. Sebenarnya dia macam tak nak ambil tahulah, tak nak apa semua. Tapi bila kita sentuh pasal isu-isu yang macam dekat dengan diorang, kita bagi contoh, kita bagi application dekat diorang. Contoh aku, isi kau kena rampas dengan orang, lepas tu kau ada orang yang rampas tu kawan kau sendiri. Macam mana perasaan kau? Macam itulah juga yang berlaku sekarang. Benda tu yang kita rasa macam it's not a good thing. Benda tu tak normal bagi saya. Macam sangat tak normal. Wak Ima pun kau macam parti tu yes, you know macam Islam. Benda tu Islam tu macam bagi saya macam kalau Islam pun tapi kau nak menggunakan cara yang tak betul, Islam tak anggap benda tu salah satu yang tak benda tu yang baik. Benda tu tak dibenarkan. Kalau kau belajar Islam pun dalam hukum fiqh ke apa ke, semua tu memang tak dibenarkan. Benda tu macam satu yang tak normal dalam moral masyarakat. Bagi saya lah. So, macam tak wajar bagi saya. Lena, daripada segi anak muda, terutama di kalangan your age lah, di kalangan circle you lah, sebab kita kena faham Ejen ni lagi muda daripada Yana ni. Di kalangan your circle, penerimaan diorang tentang pengkhianatan ini, apa yang dia rasa? Adakah benda ni biasa saja atau sekarang ni je, atau dia rasa macam marah ke, macam mana do you think in your circle? Dia tahu, they know, they get angry, they piss off, tapi sebab the current prime minister banyak bagi bantuan, so what's the problem? It's better than the previous government yang tak ada bagi apa-apa kan. Dia orang cakap. Satu lagi dia macam downright attack. Dia macam try guna Tun punya cara, dan last time diorang ingat itu semua ideologi Tun actually. Dia ingat Tun yang rancang semua tu. Tapi yang satu lagi, macam mana dia boleh jadi prime minister while he don't even get enough majority? That's one thing also. And then diorang macam ignorance lah actually. Sangat ignorance sebab duit is all about money. They need help because the salary sangat rendah dekat Sarawak, sangat rendah kalau compare dekat Semenanjung. Kita masih ada lagi 1,000. How we gonna survive with that? Dan kos kita pun masih sama tinggi juga sebenarnya. Kalau diikutkan tak adalah kita terlalu murah di Sarawak ni pun. Kita tahu kan. Betul. McDonald dekat rumah Lena tu sama harga McDonald kat KL. Betul. Tak ada beza. Betul. Tak ada murah sampai RM2 kan. No, my point is this. Kita berbalik kepada isu sekarang ni, pengkhianatan ini. Kenapa kita asyik bawa isu pengkhianatan ini? Dia sebenarnya macam ni tau. Bila kita bercakap tentang mandat, bila kita bagi cakap tentang amanah, bila saya kata kepada you all, saya bagi you satu task, you kena buat dalam masa 5 tahun. You hanya buat dalam masa 22 bulan, kemudian saya kata you tak berjaya. Adakah itu fair? Itu satu yang tidak fair. Tak adil, betul tak? Kemudian, kedua, kita kena faham, investor masuk ke dalam negara ini, pelabur masuk ke dalam negara ini, hanya dia akan masuk apabila ada kestabilan politik. Kestabilan politik itu adalah faktor yang paling utama. Now, kalau dia sekarang ini 22 bulan dia boleh rampas, kita pula nak rampas balik dan dia pun nak rampas balik. Sampai bila benda ni nak habis? Akhirnya, yang merana kita ni sebagai rakyat ni. Jadi kita merana sebagai rakyat ni. Now, dalam keadaan situasi sekarang, do you think, in your opinion, kita boleh berbeza pendapat. Do you think, you rasa patut kita ambil balik ataupun kita tunggu PR15? You rasa? Ambil balik. Kenapa? We need to start now. Okay, sebab apa boleh jadi? Politik satu yang kita tak dapat expect, tak dapat jangka. So kalau kita nak tunggu masa tu, apa-apa boleh jadi. Kita kena mula sekarang. Kena start sekarang. Macam mana dia boleh replace, ambil je jawatan Perdana Menteri tu, we do the same thing. Kita kena gerak terus. Dia dah plan dah dari awal kan. Tapi dia kata kalau you rampas, apa beza you dengan Muhyiddin? Dia punya argument macam tu. So you nak kata macam mana? Apa beza dengan Muhyiddin? Untuk orang yang baca tu. Untuk orang yang baca tu. Argument. Okay. Apa beza dengan Muhyiddin? Muhyiddin is one thing, and then tak tahulah siapa yang jadi Prime Minister lepas ni, the those yang akan ambil jawatan tu. Tapi parti tu that's one thing, dia ada ideologi, that's one thing. Kalau Muhyiddin dengan kroni-kroni dia tu,
kita tahulah kalau kita baca kan apa Kita yang pun tak diorang tahu apa perjuangkan. ideologi dia. Kita pun tak tahu apa Betul, ideologi kita pun dia. tak tahu apa. It's all about money and corruption. And Ya. it's that's the thing. Sebab tu kita kena reform first. Kita kena, memang ada perbezaan. That's why we come out with this ideology of reformasi. We see our leader. Okay? Okay, Right. so Ajay, you think you nak tunggu PRU ke you rasa patut tukar secepat mungkin? Sebab saya nak bagi jawapan ni, ada pertukaran ni tak lama lagi ni. Okay, bagi saya nak bagi tahu kalau betul lah, okay, kita kembali kepada mesyuarat air itu yang dekat pejabat PKR itu. Saya rasa macam dua perkara tu yang kita nak tahu. Sama ada Anwar ataupun Mahathir yang akan jadi Perdana Menteri kan. Jadi benda ni macam salah satu yang macam okay, antara dua orang tu siapa yang akan mengalah, siapa yang tak nak mengalah. Benda-benda tu yang kita perlu tengok. And then kalau betul kita nak bagi balik dengan orang yang dah 3 kali dah tu, macam tak logik bagi saya lah. Macam bagi saya tak logik sangat. Kita nak bagi kat 3 orang 3 kali weh. Macam benda tu tak bagus sangat bagi saya. Macam usia bagus, pun kita faktor. macam faktor usia satu. Kenapa kita tak nak bagi ke orang yang lebih bersemangat, bertenaga macam yang Datuk Seri Anwar sendiri. Bagi kat dia kalau betul. Sebab bagi saya kalau nak bina satu kerajaan, kita kena ada satu Perdana Menteri yang macam sangat fresh lah benda tu. Macam bagi saya macam kita kena ada yang orang yang lain, bukan orang sama je. Kalau letak Mahathir macam you know Asyik you know what I know. Ya, that's why bila saya sebut pasal ni, saya kata kalau kita compare, sebenarnya Malaysia berada pada kemuncak kejayaan ekonomi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan tahun 92 sampai 97 dan pada masa itu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Saya kenal beberapa orang yang menjadi orang-orang beliau, dan masa itu beliau memang mengangkat, walaupun dia orang dikatakan orang Anwar, tetapi mereka yang betul-betul berkebolehan mengendalikan bidang-bidang masing-masing. And then saya nak bagi tahu juga, ni cerita bagi anak-anak muda yang nak melihat benda ni pada sebelum 1992, masa itu Daim sebagai Menteri Keuangan dan Mahathir sebagai Perdana Menteri, GDP gross domestic product to debt ratio, kepada hutang punya ratio was actually 80%, Kita punya threshold was 55%. At that time, before 1992, it was 80%. It was so bad. So masa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil jawatan sebagai Menteri Keuangan pada masa itu, the number one vision dia kata, mission dia adalah pertama to reduce the debt ratio, dan kedua adalah to increase the income. Dan tidak pernah dalam sejarah Malaysia kita surplus budget kecuali zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. 3 ke 4 tahun berturut-turut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita turunkan debt to GDP ratio tu from 80% kepada 32% by the 1996 punya tahun. Sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Bagi saya kan, kawan saya dia macam Ya ke? Dia macam mempersoalkan kredibiliti seorang sosok bernama Anwar Ibrahim tu. Dia macam, ya ke? Okey, bagi saya lah, saya nak tanya dekat dia. You kena siasat balik, you kena buat research balik. Macam mana you nak belajar, you kena research. You tak boleh main ambil cedok kat orang-orang lain kan. You kena buat research sendiri pasal who is Anwar Ibrahim. Macam mana saya boleh kenal dia? Macam itulah jadi dekat saya, kenapa saya mempertahankan sosok bernama Anwar Ibrahim tu sendiri. Sebab saya rasa macam idea dia sangat fresh, bagus, and then kalau kita bawa pun sekalipun, I think kan memang PH memang pada yang standard yang betul lah, memang paling bagus lah. Sangat bagus pada masa tu. Macam kalau kita nak letak balik orang yang sama tu, better kita ambil PRU je lah. Bagi saya lah, saya nak tengok. Saya nak tengok dia punya power tu, dia ada tak power sekarang? Maksud dia sendiri yang datang jumpa Anwar sendiri. Anwar tak minta nak jadi siapa-siapa. Dia cakap, okay, aku sekarang ni okay je. Tapi kalau nak tunggu PRU, kita orang memang dah bersedia untuk PRU sekarang. So we start now, tapi kita attack on PRU. That's the thing. Yes. Benda tu dia macam PH memang sudah bersedia.
Tapi So you think bagaimana you nak pula tunggu dia PRU, you nak tunggu PRU ke you nak tukar kerajaan sekarang? Which one do you prefer? macam saya ada dua kata lah, macam dua kata. Kalau Anwar jadi Perdana PM, Menteri. kalau berlaku pertukaran kerajaan ni jadi PM, okey. Kita percaya dengan dia punya sosok sebagai seorang yang pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik di dunia, and then seluruh dunia akan tahu Anwar jadi PM, kita kena support dia. So benda tu macam yang berlaku dekat apa orang cakap ada pemimpin yang dekat Malaysia, dekat dunia Islam tu. Recep Tayyip Erdogan dekat Turki. Recep Tayyip Erdogan. Erdogan. Even Recep Tayyip Erdogan tu, dia tengah menunggu si Anwar tu menjadi Perdana Menteri juga. Menteri. Yes. Kalau dia jadi, I don't know lah, macam memang Malaysia sangat bagus lah pada masa tu. Yes. Kita boleh lihat zaman tu. Tapi kalau benda tu tak jadi, better kita tak payah teruskan lah. Benda yang macam kita nak ambil benda yang lama. Buat apa? Better kita move on to the next PRU. Tapi padalah orang kata macam COVID lah apa semua. Kau tanyalah dengan UMNO, dengan PAS sendiri pun. Dia orang pun nak PRU jugalah. So election tu jugalah bagi kita orang. Kita tahulah benda-benda tu. Balik kepada isu Melayu kita ni lah. Baik kepada isu orang Melayu. Kita ni semua orang Melayu lah kan. Kadang kita ni campur-campur, itu biasalah. Balik kepada isu kita Melayu ni. Di Petra Jaya, the last election, Petra Jaya, Fadilah, YB Fadilah, dia menang 70% of majority tau. Maksudnya daripada dia dapat undian 70% berbanding dengan Dr. Iwan dapat 30%. Maksudnya dia punya margin itu was so huge. Dan itu salah satu, dan bukan setakat di Petra Jaya, we're talking about di Lundu, di kawasan-kawasan Melayu Melanau ni, kita pembangkang ni tak berjaya mengurusi. Apa you rasa the major factor di Sarawak, bukan Sarawak sajalah tapi di seluruh Malaysia, saya ada jawapan dia tapi saya nak dengar you all punya pendapat. The major factor kenapa kita tidak dapat menguasai negeri-negeri kawasan-kawasan ini? What do you think, Nana? Racism, religion, two things. Rasis, bangsa, and then agama. Ini satu juga. Pada pandangan Lena lah. You rasa benda tu kenapa? Is it terlalu mudah ataupun macam why do you think benda tu yang menjadi faktor? Menjadi faktor sebab kalau nak cakap Melayu of course dia nak Melayu menang. Yang satu lagi ada juga puak dia tak nak Melayu Semenanjung masuk. Yang satu juga bagi dia PKR ni Semenanjung. Kalau masuk sini UMNO masuk sini juga. Satu juga dia orang tak nak UMNO masuk sini. Satu juga. And then lepas tu kalau PAS is too Islamic for them. So macam mana kita nak sokong PAS kat sini? Takkan Bidayuh Iban Melanau nak sokong PAS yang bukan Muslim tu kan? Dia satu juga. Dia orang takut. Sentimen religion tu ada. Dia main benda religion tu. And then the other thing is like back to basic juga. Benda yang dah ditanam dari kecil. Kerjaan tu dah ada, biarlah dia orang buat kerja dia orang. As long as you get the money, the country is safe, that's it. Dan dia orang pernah cakap kita tak teruk macam Semenanjung. Itu bagi dia orang. Sebab isu ni tak dibahaskan sangat. You rasa kita tak teruk macam Semenanjung ke? Tak teruk daripada segi apa? Sarawak ni banyak sangat sembunyi. Dia cakap macam mana ada korupsi, mana ada macam dekat Semenanjung terlalu banyak kan. Semua kita sini okey je. Tapi kalau nak tengok macam mana isu dekat tanah-tanah kena rampas, tanah NCR kena rampas tu rasa dia orang tak fikir. Dan susah nak komen untuk macam anak-anak muda sebab semua orang ada cara dia masing-masing. Tapi kebanyakannya dia orang macam tak, very ignorance. Kisah pun. As long as duit ada, tu. That's it. And then about the party, kenapa tak boleh menang? That's the same thing. Back to basic. Melayu sama Melayu, BN. Okay, dah tak sebut dulu BN lah kan? Right. Dulu BN, now GPS, right? Okay, it's all about siapa yang dekat. Siapa yang hold the position tu. Tu juga satu faktor juga. Kalau dia tengok orang tu dia tak suka and then dia tak nak sokong. It's one thing jugalah. Saya protest vote lah. Macam berlaku kat Selangor, protest vote yang banyak berlaku. Yep, betul. Protest vote. Betul. Ajay, what do you think is the major reason? Kenapa? Apa major reason yang menyebabkan you rasa Melayu kita ni tak berubah? Bukan Melayu je lah. Melayu Muslim dan majoriti kawasan Iban pun masih lagi tak berubah. What do you think? Apa major factor dia? Macam saya cakap lah. Yang pertama sekali dia orang mainkan persepsi. Orang Melayu Sarawak ni suka mainkan persepsi.
dia akan macam cakap lah tak nak lah PKR tu parti daripada Melaya. Persepsi, that's persepsi. Benda-benda macam tu macam kita nak orang kita sendiri je yang perintah. Sedangkan orang yang jadi calon tu orang yang sama dekat kawasan tu juga. Maksudnya macam tapi dia cuma nak parti tu je yang dia katakan parti tu daripada parti Melaya. Tapi to be honest, kau nak tandah kau nak berdaftarkan parti tu semua dekat Melaya. Masalah dia. Betul. Kau daftar semua tu macam mana kau nak cakap kau nak parti daripada Melaya? Kau tak nak parti daripada Melaya sedangkan parti GPS tu, PBB tu, diorang kena daftar juga dekat Melaya tu, dekat federal. So benda tu macam apa yang korang fikir ni? Tak nonsense ni. Macam mana kebat korang tak nampak sangat. Patutlah kita macam kalau aku cikgu ni Tak boleh berubah. aku kena fikir bang. Itu daripada macam itu daripada eksternal, tapi you rasa internal? Saya rasa saya nampak daripada internal dan eksternal, tapi itu eksternalnya, maksudnya orang luar, racism dan sebagainya yang parti lawan buat. Tetapi bagaimana pula internalnya macam mana you rasa? Government Sarawak tu sendirilah. internal. That's the major factor. Not Sarawakian, but the party itu sendiri, parti pembangkang itu sendiri. Parti. Saya nampak macam Cik nak ni. cakap ke? Cakap sila. Teruskan. Tak, masuk Abang Is tadi internal factor, right? Buat the Internal party factor. kan? Internal dia tu. You boleh komen, boleh criticize parti. Kalau dari criticize. Okay, saya ceritalah. Kita criticize. Sebab tu saya lebih suka bersikap terbuka. Sensitif sangat. Okay. Saya lebih sikap terbuka dalam benda ni. Bagi saya, sebenarnya satu, kita there is external factor yang you all sebut tadi, iaitu racism, main agama, main bangsa, kemudian keturunan orang dah lama, tukar kerajaan, intimidasi, itu external. Dan kita terima benda tu sebagai major factor. Tapi dia ada satu lagi factor, iaitu factor internal, iaitu kekurangan parti pembangkang itu sendiri untuk menonjolkan pemimpin. Satu figura, figura di mana figure itu sangat. Macam contohnya bila saya sebut arwah Tok Nan, you all boleh bayangkan tak? Figura yang kalau kita tanya daripada selatan sampai ke utara, semua orang boleh relate tu. Now, kalau kita bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu figura, Tun Mahathir, satu figura. Tapi kalau kita sebut Sarawak, siapa figura kita daripada segi pembangkang? Itu yang menjadi orang kata apa, bagi saya one of the biggest stumbling blocks kepada kemajuan kita. Kita tak berjaya menonjolkan satu figura, satu figure. Tu yang Lena cakap tadi, tak diwar-warkan. Maksud Lena tu, macam orang tak tahu. Satu lagi, dia orang macam dia orang pilih kawan dia orang sendiri. Dia macam aku pilih ni sebab aku nak nampak aku bertanding lah dekat situ. Tapi dia orang pilih kawan-kawan dia orang sendiri. Dia orang tak pilih orang tu memang betul-betul ada potensi dekat situ. Kenapa kau tak angkat? Kenapa kau tak macam benda tu dia macam yes, nampak kalau lah. kat Sarawak kan, kalau kat Sarawak ni PKR sangat lemah lah. Itu komen Lena. Sangat lemah. Kenapa? Mana anak muda? Tak ada langsung. Betul. Tapi one thing juga macam previous political party tu, dia banyak support aktiviti anak muda. Macam drag. Drag tu, motosikal tu, lumba tu dia support. Dia sponsor Canopy Datuk Fadilah hari tu kan. Datuk Fadilah. Dekat sebenarnya. Dia support. Then where is the youngster of PKR? Kita kena buat something. Kalau benda ni tak ubah, sampai bila-bila pun PKR tak masuk. Sebab tu Lena pernah cakap dengan kawan Lena, PKR tak dapat masuk. Betul. PKR tak dapat masuk sebab tak ada support. How do you want to support? Macam tu. How nak support? I agree. I totally agree 100% what you said. Sebab tu saya kata dalam kita berseronok mengkritik orang luar, kita kena juga sentiasa melihat diri kita sendiri. Because the moment kita tak boleh terima kritikan, the moment bila kita mengkritik, orang mengkritik kita rasa macam kita kena buang, kena halang orang itu, saat itulah kita akan menghadapi masalah yang amat besar. Sebab itu dalam keadaan sekarang ini, bagi saya nampak, untuk kita nak bawa benda ini, saya setuju dengan Lena, bukan setakat di Sarawak saja, kita bercakap tentang seluruh Malaysia. Ahli Angkatan Muda Keadilan di seluruh Malaysia, bahawa you all kena pikul jalan ini. Memang saya nampak benda ni berat. Dan jangan letakkan kepada ATUK ni, you all AMK kan? Kami ni ATUK, Angkatan Tua Keadilan semata-mata. Ini satu lagi saya nak beritahu. Atok ni, kadang-kadang you all kata, alah tak apalah, kita tunggu arahan. Isu kita ialah, bila mana kita kata kita tunggu arahan. Kalau arahan tu tak turun, maka daripada AMK dah jadi ATUK, akhirnya tak bergerak.
Bagi saya, kalau saya bagi dia 1 bulan, arahan tak turun 1 bulan, saya jalan je. Kan? Arahan tak turun 1 bulan, saya jalan. Saya peduli apa? Sebab apa? Kita kena faham. Tidak ada orang yang faham situasi kita melainkan kita sendiri. Orang Perak faham situasi Perak. Orang Penang faham situasi Penang. Orang Penang yang balik pulau faham situasi balik pulau. Orang Kuching faham situasi Kuching. Tetapi orang Semariang faham situasi Semariang. Itu saya masukkan. Orang Sungai Bedil faham situasi Sungai Bedil. Jadi kita yang faham ni, kadang-kadang kita kata, alamak orang lain tak buat. Aku pun duduk diam je lah. No, kalau orang tak buat, kita buat. Itu saya selalu kata. Bang Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Okay, Yana, siapa dia? Komen? Tapi macam ada jugalah yang dah dengar, dia orang cakap pendapat ni orang cakap pasal Sarawak lah. Sarawak ni ignorant dari dulu lagi. Dia sama British lagi. Kalau dia masuk Malaysia pun dia tak kisah pun. Dia sign dia masuk. Is it apa pandangan Abang Is? Is it because memang betul orang Sarawak ni very ignorant, sebab tu kita tak dapat nak berubah? Compare to Semenanjung, at least lah dia orang ada semangat sikit. Dia kan Sarawak cakap je pasal tu. Dia sebenarnya macam ni dia keberkesanan agenda pembodohan. Itu je. Betul. Dia sebenarnya kita dan Semenanjung sama je. Tapi keberkesanan agenda pembodohan. Saya bagi contoh yang paling mudah, internet kita. Coverage internet kita was so bad compared to Semenanjung. That kenapa? Dia bukannya kita tak boleh letak tower. Dia disengajakan untuk di slow. Saya tahu dekat Liana, kawasan ni dah ada Unify belum? Tak dapat. We cannot unify. Sebab tak cukup orang dia cakap. Busit. Yeah, right. How can? Bagi saya macam tak layak. Kenapa tak dapat? Kita dekat tengah-tengah bandar cakap. Tak dapat Unify bagi saya, okay, my area also the same. Kampung rumah kita tak jauh. Now, kalau kita tengok, any more than lebih dari 10 orang apply, dah boleh buat Unify. Lebih. Saya tahu Liana duduk perumahan, saya duduk rumah kampung. Tetapi dalam keadaan itu, semua orang kita dah mampu Unify. Kalau dia buat, saya rasa semua akan take up Unify. No, that is not the reason. The biggest reason adalah agenda pembodohan. When you were asking, sebab apa? Kenapa? Number one, kita ni terlalu jauh. That's why maklumat tu tak sampai. Kedua, bila maklumat itu sampai maklumat kita tu dalam keadaan filtered. Kita ni dah sampai dalam keadaan filtered. Diorang sudah ditahu. Sebab itu setiap malam saya buat video 8:30 malam bahasa Sarawak. Adakah orang Sarawak pernah buat? Tak pernah. Tak. Tapi saya buat. Communication barriers. Betul. Communication barriers. That's one thing. Tu juga. That answering question. Diorang tak faham. Betul. That is why saya kata the biggest hurdle, dia sebenarnya communication. The biggest hurdle adalah keberjayaan agenda kebobrokan dan pembodohan yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini menjadikan pemikiran. Dan kita ni semua ni, yang berjaya ni adalah mereka mengambil pil biru. Ingat tak cerita Matrix? Red pill dengan blue pill kan? Ke blue pill kan? Ada. Tak ingat lah. Jadi benda tu kita ni yang sehingga kita keluar dan berjaya. Do you agree with what I said? Yeah, agree. Betul. Dan I agree. So, okay, AJ. Lagi tambah. AJ, dengar tak? Okay, dengar. Sebenarnya macam dia macam kenapa kita agenda pembodohan ni salah satu perkara yang macam memang sangat berkesan lah. Benda yang bagi saya macam kita memang dah dibodoh-bodohkan lah. Salah satu dia cara dia orang lambatkan, dia orang tak meletakkan pecawang dia punya internet tu. Dia tak letakkan berapa jumlah megabyte dekat situ, berapa yang sepatutnya kita antara negara yang macam dah keluarkan banyak macam-macam produk kan, macam salah satunya Telekom Malaysia tu kan. Benda tu dah, kenapa kita tak dekat Sarawak lagi? Masih ada lagi tempat yang tak ada line, masih ada lagi tempat yang tak ada internet. Apa kata jalur lebar dia macam masih lagi tahap yang sangat rendah, sangat minima. Bagi saya macam benda tu tak patutnya kena ada, tak wajar lah. Tapi macam and then macam tak satu juga AJ, kita tak nampak satu juga internet memang problem. Tapi satu juga parti tu lah. Contoh PKR kalau nak perjuangkan, dia nak perjuangkan tu kan, dia kena bagi semangat lah. Bukan nak cakap semua orang Sarawak ni ignorance. Dia tahu. Kalau cakap kerajaan tu korup, dia tahu. Dia memang tahu. Tapi kena ada suntikan tu lah untuk shake the party. So we need to ask the party itself juga internal tu. Apa dia orang buat? Modus operandi dia orang. Apa dia orang nak buat? Okay. Untuk meletakkan tapak dia orang dekat Sarawak ke mana-mana tempat. Jangan takut pilih orang yang macam
macam siapa kita okey lah saya cakap lah. To be honest saya sangat adore dengan Abang Iswadi sebab tak ada orang lain pemimpin Sarawak Melayu yang macam Abang Iswadi sendiri. Macam ada macam orang macam Abang Iswadi, orang benci, macam ada orang macam alah aku nak lawan kau lah. Aku macam dia macam jealousy tu dia macam tak Perlu banyak orang macam macam Abang sebab dia cakap bahasa Sarawak kan. Benda ni akan spread lah dengan Sarawakian juga. Sebab tu lah kita orang rasa macam kita orang dapat satu semangat because of bukan kerana kita orang tak orang cakap bukan kerana kita orang tengok siapa dia ni, tapi kita tengok orang ni bagi aku semangat untuk bercakap lebih banyak lagi. Kita tak perlu bertapis-tapis lagi. Benda tu saya rasa orang Sarawak dia macam dia takut dah juga satu, tapi kita tak ada leaders pembangkang yang sangat kuat dekat Sarawak, sumpah. To be honest, yang dekat kawasan Melayu tak ada orang yang paling kuat lah bagi saya selain daripada Abang Iswadi sendiri. Yes. Tanya dengan Abang Zulhusni bukan Abang Zulhusni, Abang Zulkifli tu yang dekat Zulkifli. Dia macam kan kawasan Saribas tu kan. Saya nampak orang yang paling kuat dekat situ Cikgu Patrick Khamis. Macam kita kenal Cikgu Patrick Khamis tu macam mana. Tapi tiba-tiba dia macam nak melobi dekat situ. Dia macam nak letak dia jadi calon kat situ sebab dia tengok potensi dekat situ. Orang banyak, ramai orang sokong PKR ke apa ke. Jadi macam dia nak ambil kat situ sebab dia semata-mata dia nak menang kat situ je. Tapi bagi saya politik macam ni kita terpatut ada. In PKR terpatut ada. Bagi saya macam kalau kau be terbuka lah, macam be open lah, macam kalau orang kritik kau, orang kritik kerana orang sayang dengan parti tu. Bukan kita kritik kita nak memburukkan parti tu. Sebab itulah PKR tu dia dibuat kerana di atas jalanan. Macam orang cakap Datuk Seri sendiri cakap kita bukan yang toke-toke besar. Apa yang dia cakap bahasa dalam Kongres Nasional tu, kita bukan didirikan oleh orang toke-toke besar. Yang berdirikan itu adalah rakyat-rakyat sendiri, orang-orang yang bawahan dia sendiri, bukan orang-orang yang macam daripada toke-toke besar tu semua tu. Siapa-siapa yang tak ada. Kita yang berdiri sama sendiri, kita yang kena angkat sama sendiri. Benda tu yang saya rasa macam benda tu yang orang kita Sarawak perlukan. dia tak angkat lagi. Yes. Dia orang tak angkat benda tu. Tapi kalau kita angkat sekali tu, nescayalah kita dapat gegarkan politik dekat Sarawak ni. Sumpah. Pendapat Abang Is pula, adakah reformasi PKR dekat Sarawak ni perlu reform juga? Yeah. To be honest, sebenarnya macam saya kata tadi, the number one thing yang kita perlukan di Sarawak adalah satu figura. Bukan idol tapi figura untuk menggerakkan orang. Jadi without that figure, tanpa figure itu bergerak, kalau kita tengok. Orang lain tak boleh nak follow. Macam Liana sendiri lah, bila tercari-cari Ajay sendiri biasa tercari-cari leader. Sebenarnya manusia ni kita naturally akan move towards satu objektif yang sama. Kalau objektif kita duit, maka duit lah. Kalau objektif kita kuasa lah. Kalau objektif kita reform lah. So kita akan pergi ke tempat yang sama. So kalau kita tak ada satu figure kepada reform yang bercakap tentang reform, maka orang tak boleh tercari-cari mana dia punya figure tu. That is why sekarang ini saya kata, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Kita nak kena buat gerakan sekarang, and it's never been too late. Bagi abang, saya kata abang kita tak ada yang terlewat. Belum terlambat, kita kena buat sekarang dan kita gerakkan. Dah bermula dah. Alhamdulillah you all sempat merasa live ni, dapat rasa teknologi internet dan sebagainya. Dulu dengan tanya dengan bapak si Ajay ni, dia nak kena berkempen di rumah ke rumah, ketuk pintu ni, hantar flyers dan sebagainya. Sekarang duduk kat kursi ni pun dah boleh kempen. Kan? Jadi itu sebenarnya betul. I agree with you. Internally kita boleh berubah dan insya-Allah perubahan ini kita akan rasa. Okay, kita wrap things up lah. Okay, mungkin saya minta Ajay untuk rumuskan apa perbincangan kita hari ini, apa pesanan kepada anak muda dan juga apa yang kita boleh aspirasi dan harapan kita kepada mungkin parti, mungkin negara. Silakan Ajay. Harapan saya saya macam kalau nak merumuskan benda ni, saya lebih suka letak apa kita punya berbalik kepada
agenda kita. Kita nak merakyatkan rakyat. Kita nak mengangkatkan agenda reformasi tu. Orang tak faham apa reformasi benda tu kan. Tapi dia kena tahu reformasi tu daripada perkataan kalau dalam Islam, dalam bahasa Arab tu islah sebenarnya. Dia nak memperbaiki. Benda tu kita nampak macam kita kurang sangat. Macam kita kena angkat balik, kita kena berbalik kepada akar umbi, kita kena faham bahawa apa rintihan yang rakyat bawahan sekarang ini perlu kita dengarkan. And then untuk kawan-kawan saya yang dekat luar sana, to be honest, I'm very proud with you guys because I know you guys have a potential. Tapi to be honest, kita kena be open-minded, kalau boleh, kalau nak siasat satu maklumat, kita kena jangan ambil main cedok satu macam tu. Macam kalau benda tu akan memberikan kesan yang tak baik lah untuk kita. And then bagi saya, nak gegarkan politik dekat Sarawak ni, senang je. Dia tak perlu, bagi duit lah. Benda tu akan habis cepat kau. Macam bagi duit habis, kan? Tapi kita kena letakkan satu idea. Orang cakap idealisme dia sangat bagus. Apa semua. Benda tu akan beranak pinak, akan bercucu cicit semua tu. Dia akan mengembangkan orang lain. And then orang lain akan ikut sekali. Sebab tu kita kena bergerak daripada bawahan lagi. Kita kena bergerak daripada akar umbi. Yang tu yang kita kena buat. And then jangan kita macam nampakkan orang tu tak. Biasalah. Yeah. Kita kena nampakkan nampakkan bahawa parti ni ada orang yang sokong kita. Jangan nampakkan kita macam kita je yang bergerak kan. Tapi kena nampakkan, ada orang kat belakang dia. So kita kena angkat juga sekali. Jangan kita biarkan dia. So sangat bahaya kalau kita biarkan orang tu. Jadilah macam ada orang yang macam dah keluar parti, ada apa semua tu kan. Benda-benda tu dia macam, hati dia orang dah tak berapa kuat lah bagi saya. Tapi kalau hati yang kuat tu, dia akan kekal jugalah. Tu je. Betul-betul. Mak bapak aje lah. Mak bapak je. Kuat lah. Okey, Lena, rumusan Lena? Harapan Diana lah untuk orang-orang Sarawak, Semariang especially, right? Anak-anak muda, buka mata, baca. You have to learn everything before you think or choose who is going to govern kita punya state, kita punya city. And then harap PKR dekat Sarawak ada perubahan juga. Especially kita kena reform, kena ada figura yang kuat, kena banyak aktiviti so that kita boleh buat satu rombakan lah baru. So that kita memang dapat buat benda ni, reform benda ni. Tu dan harap nak sangat tengok daripada PKR Sarawak. Banyakkan kalau boleh banyak je lah banner ke apa, banyak aktiviti kat situ kalau boleh lah. Kalau boleh, kalau tak ada restriction, that's one thing. And then satu lagi harapan Yana untuk yang PRU akan datang, sama-sama lah kita reform. That's all I can say. Terima kasih. Okay. So secara rumusan saya boleh nyatakan, pertama saya galakkan anak-anak muda untuk baca buku ni. Alamak, terbalik ke? Start with Why, Simon Sinek. Simon Sinek ni kalau you all pergi ke YouTube, you cari Simon Sinek, SIMONSINEK, Simon Sinek. Dan dia juga tulis buku The Infinite Game. Saya dah habis baca buku ni. Saya sekarang ni tengah nak mengadangkan buku ni dan saya akan buat kursus tentang topik ni nanti on leadership berkenaan dengan perkara ni, and kenapa kita kekurangan leader and kenapa kita dapat leader pula jenis yang macam Azmin, macam Barubian tu. Itu masalah tu kan. Kan? Itu so, kenapa kita dapat leader? Jadi secara rumusan saya boleh kata betul, terima kasih kepada Elena, pada Abdul Ilyasak kerana bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah anak muda daripada Petrajaya, jangan kata Petrajaya ni tak ada orang, jangan kata di Sarawak ni kita tidak ada Angkatan Muda Keadilan. Ada, ramai. Cuma saya tak keluarkan, saya simpan dalam poket dulu. Tahun ini kita mula perkenalkan seorang-seorang. Kita ada daripada seluruh Malaysia, kita ada insya-Allah. We support Bang Is. Kita support. Terima kasih semua. So, sekian saja daripada saya. Apa-apa hal insya-Allah pada malam esok. Untuk siapa ada yang tanya tadi kan 107. 107 yes, solid, tapi kita ada majoriti untuk tukar kerajaan. Namun begitu isunya siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Saya ada ulang benda ni berkali-kali dan benda ni kita akan ulas minggu depan di mana perbincangan di antara Datuk Seri dan juga Mahathir
Dan masa itu insya-Allah kalau ada kejadian itu, kalau sempat saya akan buat live dekat sana insya-Allah. Sekian saja, selamat malam, selamat selamat beristirahat. Dan Beristirahat. sekian daripada saya, apa-apa hal insya-Allah. Assalamualaikum. Lawan Tetap Lawan. lawan. Yeah. Salam reformasi.